Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi Bicara MCMC setiap Selasa dalam slot Ruang Bicara waktu ini. Saya Wan Syahrina dan malam ini kita akan bercakap berkenaan dengan perkembangan jendela di Malaysia menjelang 2024. Apabila Pelan Jalinan Digital Negara Jendela diperkenalkan, dilancarkan pada 2020, ia seolah menggambarkan tingkap yang terbuka yang membawa kita kepada pemandangan yang luas, yang punya banyak tawaran, banyak kemungkinan, banyak peluang, tiada sempadan apa yang kita boleh lihat. Dan secara simboliknya ia juga membawa hasrat yang sama, iaitu untuk memberi liputan yang lebih meluas dan pengalaman kualiti jalur lebar yang lebih baik untuk rakyat dan bagi meningkatkan kesaling hubungan serta komunikasi yang mampan. Jadi menjelang 2024, ke mana jendela akan lebih jauh membawa kita, akan sama-sama kita bincangkan bersama-sama dengan tetamu saya sekarang ini, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami. Baik, mungkin pertama sekali Datuk boleh berikan sedikit orang kata untuk kita segarkan sedikit ingatan kita berkenaan dengan jendela dan bagaimana fungsinya untuk membantu rakyat. Baik, terima kasih. Pertamanya terima kasih menjemput saya pada sesi kali ini. Jendela ataupun Pelan Jalinan Digital Negara ni telah diilhamkan semasa negara berada dalam pandemik COVID-19. Semasa itu kita dapat melihat permintaan untuk liputan dan juga perkhidmatan ni amat mendadak. Kebanyakannya berada di kawasan perumahan, residential area. Jadi apa yang telah kita adakan, kerajaan pada masa itu telah mengadakan satu makmal yang melibatkan kerajaan dan juga pemain-pemain industri, pihak telco yang mana yang besar dan juga yang kecil lah. Dan daripada situ jendela terlahir. Apa yang dimaksudkan dengan jendela ataupun Pelan Jalinan Digital Negara ni ialah supaya kita dapat mempercepatkan pembinaan infrastruktur dan juga untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat secara menyeluruh dengan jalur lebar, sama ada melalui talian tetap ataupun wireless, dengan kualiti yang amat baik dan juga dari segi mampu milik. Jadi daripada situ kita merancang apa yang diperlukan. Pada masa jangka panjangnya, kita telah ada di belakang fikiran kita yang negara akan menuju ke generasi 5G ataupun 5G. Jadi sebelum kita sampai kepada 5G itu, dia punya penyediaan ataupun the requirements yang diadakan untuk mencapai 5G ini mesti dah ada. Sebagai contoh, kita kena ada sambungan gentian optik, sama ada kepada premis-premis di rumah, di premis-premis perniagaan, maupun kepada menara-menara. Sebab nak bawa trafik daripada 5G ini memerlukan penyambungan kepada gentian optik. Yang keduanya, kita mula melihat kepada kelajuan. Sebelum kita mula jendela ni dulu, kelajuan perkhidmatan jalur lebar ni amatlah lemah, amatlah perlahan. Ada yang dapat 2-3 megabit sesaat dan sebagainya. Bila kita kita mulakan jendela ni, kita dapat melihat kelajuan jalur lebar kita ni meningkat. Dan daripada situ, sebab kita memerlukan kapasiti dan kelajuan ni untuk rakyat melayari internet tanpa ada tersekat-tersekat lah. Kadang-kadang dekat rumah tu ramai yang mengguna je kan. Masa pandemik COVID tu, satu rumah mungkin ada 4 ataupun 5 pengguna pada masa yang sama. Dan pada masa yang sama juga, kita mengambil langkah untuk memberi liputan, membuat penyambungan kepada kawasan-kawasan seperti kawasan-kawasan Felda, kawasan-kawasan kampung-kampung orang asli, kawasan pendalaman. Sebab sebelum ni kita dah ada usaha itu, tapi pandemik COVID-19 ini mempercepatkan lagi. Dan sebelum ni mungkin kita selesa dengan cuma membuat panggilan suara, voice call saja. Tapi bila datangnya pandemik tu, it's more than that. Kita perlukan penyambungan kepada data
dan kita menggunakan aplikasi-aplikasi lah seperti WhatsApp, aplikasi yang boleh menyambungkan kita bila kita buat mesyuarat online dan sebagainya, dan tidak lupa juga aplikasi yang boleh membawa kita kepada perniagaan atas talian. So kalau kita rangkumkan semua itu, itulah dia pelan jalinan digital negara ataupun pelan jendela kita, dan kita menjangkakan pelan ni kita bermula pada tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2025 selari dengan rancangan Malaysia ke-12. Okey, kalau boleh kita lihat juga dalam masa 3 tahun ini, kalau boleh kita renungkan sedikit apa pencapaian yang telah pun dibuat, prestasi yang telah pun dicapai oleh MCMC secara khususnya menerusi jendela. Okey, sejak dari kita bermula pada tahun 2020, pertamanya dari segi liputan, pada peringkat itu, pada masa itu kita mensasarkan peningkatan liputan 4G di kawasan berpenduduk sehingga 96.9% penghujung tahun 2022, dan pada penghujung tahun 2022 tu kita berjaya dan kita capai 96.92%. Yang keduanya, dari segi jalur lebar talian tetap ni, kita ada sasaran untuk laluan gentian optik ni kepada 7.5 juta premis, dan penghujung tahun 2022 tu kita berjaya dan kita ada lebih sikit lah, kalau tak silap saya dalam 7.6 macam itulah juta premis yang kita telah dapat lalui. Dan yang ketiganya dari segi kelajuan, yang pada permulaannya 4G kita tu kelajuan dia mungkin dalam lingkungan 10-12 megabit sesaat. Bila kita dah towards the end of 2022 tu, kita dah mencapai kelajuan yang amat tinggi, sebab dibantu oleh 5G jugalah yang dah mula diadakan pada masa itu, sehinggalah dalam 100 megabit sesaat. Tapi ini secara average lah, secara purata. Selain daripada itu, kita juga telah mempercepatkan pelaksanaan 5G yang pada awalnya perancangan kita tu nak mula 5G ni pada tahun ni 2023, tapi kita telah mempercepatkan pada tahun 2021 lagi. Dan juga ada beberapa lagi pencapaian yang lain. Sebagai contoh, saya nyatakan tadi kampung-kampung orang asli, kita tidak mahu mereka ketinggalan. Jadi kita telah mengadakan inisiatif untuk penyambungan kampung-kampung orang asli dan juga kawasan pedalaman ini melalui satelit. Sebab kita ada wireless dan kita ada jalur lebar tetap. Satu lagi, kalau pedalaman ni kita menggunakan teknologi satelit lah. So itu antara pencapaiannya. Kalau yang terkini, suku ketiga pada tahun ini, premis tadi tu, sebenarnya seluruh negara ni premis ada dalam 9 juta. Kita dah mencapai 8.19 juta premis yang telah dilalui oleh gentian optik, dan kelajuan purata yang kita sasarkan tadi masih lagi pada peringkat 100 megabit sesaat, dan juga liputan berpenduduk kita tak lagi sasarkan untuk 4G sahaja, tapi kita nyatakan di sini ialah liputan internet. Bermakna internet ni boleh diberi bukan bergantung kepada 4G saja. It can be via 5G, it can be via Wi-Fi, it can be other technologies as well. Yang kita telah kita berjaya capai pada hujung suku ketiga pada tahun ini, sebanyak 97.03% dah kita dapat liputan internet. Okey, kalau kita boleh pergi secara lebih khusus kepada perkara-perkara ataupun elemen yang Datuk sebutkan antara kekuatan yang mahu diberikan fokus menerusi jendela, seperti penempatan luar bandar ataupun orang asli yang terpencil, dan bagaimana pula mungkin kawasan-kawasan seperti lebuh raya, ini pun kritikal juga, dan institusi ataupun tempat-tempat kritikal yang lain seperti mungkin tiam tentera ataupun balai polis dan sebagainya. Ya, kita banyak dapat permintaan supaya sebagai contoh tadi, Institut Pengajian Tinggi, IPTA, kem-kem, askar,
Yang ni bila kita dapat permintaan yang ni, kita akan bekerjasama dengan kementerian dan juga agensi-agensi yang berkenaan lah. IPTA sebagai contoh, kita bekerjasama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Dia punya isu ialah untuk mendapatkan akses ke dalam kawasan IPTA tersebut, supaya kita dapat mendirikan menara lah kat dalam kawasan tu. Ada kalanya mengambil masa yang agak lama, mungkin dari segi isu-isu komersial dan sebagainya. Begitu juga dengan kem-kem askar, kem-kem tentera ni. Kita mula laluan fiber, gantian optik tu dah ada, tapi nak masuk ke dalam premis tu. So ada mungkin dari segi isu keselamatan, akses orang luar nak masuk ke dalam kawasan yang terhad kan. Tapi semua tu kita dah buat dan kita bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan lah kalau kem tentera tadi. Dari segi lebuh raya ataupun jalan raya ni, kita akan bekerjasama dengan pihak konsesioner lah, dan isu di situ ialah untuk mendapatkan tapak di laluan lebuh raya tersebut. Kadang-kadang dia punya rancangan untuk melebarkan highway pada masa-masa yang akan datang. Jadi kat mana kita nak letak menara tu supaya menara tu lokasi dia kena strategik supaya dia boleh cover a certain length of the highway lah kan. And then lepas tu ada satu lagi menara, dia berkait lah antara satu yang sama lain. But all this we are doing it together with the relevant agencies. Ada yang ambil masa yang singkat, ada yang mengambil masa yang masa yang lama sedikit, but things are moving. Okey. Baik, Datuk dah menyebut tentang liputan internet, contohnya di kawasan berpenduduk yang telah pun mencapai sehingga 97.03% sasarannya. Itu liputan internet, maksudnya tak semestinya 5G. Tapi kalau kita bercakap tentang 5G, 5G, statusnya di negara kita sekarang ini, dan adakah sebarang cabaran ketersambungan, usaha ketersambungan ini? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, pertamanya pelaksanaan 5G ni kita telah awalkan. Pada rancangan mulanya 5G ni cuma dimulakan pada tahun ni lah, 2023. Tapi setelah melihat negara-negara lain, negara jiran dan sebagainya telah pun mula melaksanakan 5G, kita awalkan, kita cepatkan, dan kita mula pada tahun 2021 tu, pada penghujung 2021 di Cyberjaya, di Putrajaya dan juga di Lembah Kelang. So daripada situ kita berjaya dapat membangunkan sebanyak 500 tapak lokasi, dan melalui SPV, Special Purpose Vehicle, yang telah dilantik oleh kerajaan, iaitu syarikat Digital National Berhad lah. So daripada situ DNB mula mengorak langkah dan supaya liputan ni diluaskan lagi lah. Dan pada penghujung Oktober baru ni, kita telah pun berjaya mencapai liputan berpenduduk sebanyak 73%. Kalau nak ditengokkan, it is one of the fastest growing 5G network not within the region, even within the world. So dalam masa 2 tahun saja kita dah achieve 73% liputan berpenduduk. Cabaran yang dihadapi oleh pihak DNB ni, cabaran dia agak common ataupun sama dengan bila kita nak roll out 4G. Antaranya mendapatkan kelulusan tapak ni dia melalui pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri dan sebagainya lah. So kadang-kadang ia akan mengambil masa yang lama sedikit. Yang keduanya, semasa COVID, dia punya chain of the value chain, perbekalan dia punya equipment, dia ada disruption. So bila dia dah back to normal tu, masa tu yang dia kena catch up lah, apa yang masa-masa yang ketinggalan tu. Dan bila kita kata
5G ni satu benda yang baru di kita punya region ni. Dari segi dia punya kepakaran tu semua tu pun perlu dibangunkan dari segi latihan dan sebagainya lah. Tapi alhamdulillah kita dapat lihat perkembangannya agak positif dan sehingga penghujung Oktober ni dia punya penerimaan ataupun take up dia dah pun mencecah dalam 7 juta ataupun dalam 9%. But it is still low, but we hope that it will pick up further lah selepas ini. Adakah kita juga bercakap tentang penerimaan dari masyarakat, contohnya kerana ia satu dasar, satu kerangka dan kita mengusahakan pelaksanaannya, tapi untuk rakyat menerima itu masih lagi bergantung kepada ketersediaan mereka. Betul. Jadi bagaimana pun dengan itu? Okey. Bagaimana pihak kerajaan membantu rakyat untuk menerima 5G ni, salah satu daripadanya ialah kerajaan telah melancarkan pakej rahmah 5G. Dengan pakej rahmah 5G ini kita dapat melihat langganan dia pada kadar yang agak murah dan rakyat pun boleh membeli peranti ataupun device dengan membayar ansur-ansur sehingga 24 bulan lah. Sebab 5G ni isu dia ialah peranti dia. Peranti dia satu ialah agak mahal because of the volume game lah. Volume belum ada lagi, jadi cost agak tinggi lah. So bila volume is there, then you can see that the prices will go down. Kedua, itu dari segi rakyat biasa macam kita. The other category of 5G usage ialah apa tu dipanggil private 5G ataupun enterprise 5G. Ini ialah untuk syarikat-syarikat. Kita dapat melihat syarikat akan menggunakan 5G ni, 5G ni untuk dari segi perkilangan ataupun manufacturing. Dia introduce 5G dalam katakanlah perkilangan otomotif dan sebagainya. Kedua, 5G digunakan di pelabuhan-pelabuhan, airports kan, untuk membantu pergerakan kontainer, perjalanan port dan sebagainya. Dan kita dapat melihat juga 5G ni pun ada kegunaan dari segi verticals yang lain lah. Dari segi kesihatan, telehealth, dari segi pelajaran, e-learning, dari segi hiburan, infotainment dan sebagainya. So apa yang pihak MCMC tengah mempromosikan ialah satu, ialah kegunaan ataupun ketersediaan penerimaan oleh rakyat biasa. Yang kedua, daripada pihak industri ataupun the enterprise portion lah. So, kedua-duanya yang kita akan mempromosikan supaya kegunaan 5G ni akan lebih banyak lagi lah diterima. Okey, bagaimana masyarakat boleh turut serta mengetahui pergerakan pelan jendela ini sendiri? Okey, kita apa yang kita buat tu, apa yang kita laksanakan, kita cuba anticipate apa yang rakyat nak tahu kan. Jadi daripada situ kita bangunkan satu portal, jendela.my. So daripada portal ni sebenarnya rakyat boleh melayari portal ni. Satu, kebiasaannya dia are interested to know whether dalam kawasan mereka ni ada ke tidak jalur lebar, sama ada dari segi wireless ataupun daripada jalur lebar talian tetap maupun jalur lebar satelit tadi. So dia boleh pergi kepada portal jendela.my ni dan dia boleh check lah sama ada the availability of services lah, ada ketersediaan perkhidmatan ataupun tidak, liputan dan perkhidmatan. Keduanya, kita sebagai rakyat biasa ni, kita sekali-sekala ada benda yang kita nak adukan. Dari segi sama ada kadang liputan tak ada, kadang ada liputan tapi kita tak puas hati dengan kelajuan dia. So portal jendela.my ni pun ada memberi ruang supaya orang awam boleh memberi maklum balas. They can actually go to the portal and they can also give their feedback dari segi apa yang sama ada dari segi untuk mengadu, bagi satu aduan ataupun bagi just any feedback lah. Contoh dia
dia kata ada menara, tetapi dia cuma dapat 1 bar 2 bar saja. So dengan adanya feedback ataupun maklum balas ini, MCMC akan compile and then we will collate dengan the telco, the individual telco, the respective telco, supaya pihak telco akan turun untuk buat apa-apa yang rectification yang diperlukan lah. Dan pada masa yang sama, dalam portal Jendela ni kita ada maklumat-maklumat yang lain juga. Bukan sahaja menara, bukan sahaja gantian optik, kita ada juga maklumat berkenaan dengan PEDI kita, Pusat Ekonomi Digital. Dulunya kita namakan sebagai Pusat Internet Community. So lokasi PEDI pun ada dalam jendela.my ni, dan perincian dia, di alamat dia, siapa pengurus dia, siapa penolong pengurus dia, apa program-program dia dan sebagainya. Dan juga sebab MCMC ni dia bukan cover komunikasi saja, kita pun cover di postal and courier punya site. So kalau nak tahu berkenaan dengan info ataupun perincian berkaitan dengan pos dan kurier pun ada dekat dalam tu juga, di mana lokasi post office, di mana lokasi hub-hub kurier dan sebagainya pun kita masukkan dalam jendela.my itu juga. Okey, sangat menarik, jendela.my. Cuma kalau bila Datuk sebut tentang aduan boleh disampaikan di situ, komen dan sebagainya, saya terfikir sejauh mana ia sampai tahu kepada kepada pengetahuan masyarakat. Kerana kalau kita cakap pasal aduan ni, yang banyaknya di media sosial mereka sendiri, yang mungkin platform tu agak tidak betul-betul kena kepada tempat yang sepatutnya. Jadi kalau setakat ini, berapa ramai yang sudah pun sampai ke jendela.my dan berapa banyak aduan yang telah pun MCMC terima? Saya tak bawa maklumat aduan tu, tapi sehingga suku ketiga pada tahun 2023 ni, yang melayari kita punya portal jendela.my ni dah dalam 60,800 dah. Dah already yang melayari portal ni, dan kita dah terima dalam 14,000 maklum balas lah daripada situ. So apa yang kita buat ialah, bila kita terima maklum balas ni, dan kita akan kita akan go through in detail, sebab ada tu aduan, ada tu cadangan, suggestion dan sebagainya. Yang mana yang aduan tu kita terus akan hantarkan kepada pihak telco yang berkenaan, dan kita akan track selama mana dia akan ambil untuk rectify lah aduan tu. Ada yang dia boleh ambil tindakan pada masa yang singkat. Contohnya, menara dah ada, semua dia kata tu dia punya liputan yang diterima tu mungkin 1 bar ataupun 2 bar. So pihak telco boleh pergi kepada menara yang sedia ada, dia increasekan power. Tetapi kalau situasi dia ialah dia pergi kat situ memang tak ada menara dan perlukan liputan, itu akan ambil masa sikit lah. Mungkin dalam tempoh masa 6 hingga 9 bulan, sebab satu menara baru yang perlu diadakan. So aduan ni pun kita keep track. Sejak kita mula jendela ni, kita dapat melihat trend untuk aduan ni dia dah mula menurun. It is still there. You will kita tak akan dapat pada keadaan yang sifat aduan lah. Aduan tu akan ada, tapi trendnya telah banyak yang menurun. Jadi bila kita pergi secara mendalam, aduan-aduan ni sekarang ni ke mana, apa dia punya fokus dia. Actually pada hari ini, pada permulaan dulu tu aduan banyak kepada tak ada liputan. Hari ini aduan banyak kepada quality of service and quality of experience. Saya tidak dapat melanggan apa yang sepatutnya saya langgan. I'm supposed to get 100 megabit per second, but I'm not getting 100 megabit per second. So that kind of aduan lah. Itu juga merupakan indikator-indikator kepada apa yang telah pun kita capai dan apa yang sepatutnya kita tambah baik. Baik, untuk masa yang sangat sedikit tinggal, Datuk, sebelum kita berakhir, apa perancangan MCMC untuk jendela seterusnya? Okey, untuk seterusnya, kita dalam rancangan seperti saya nyatakan tadi, kita sasarkan pada asalnya 97% liputan berpenduduk untuk internet. So seterusnya kita nak completekan 100%, maknanya dia the last 3% of the populated coverage, that is one. Dan the last 3% of populated coverage ni merupakan
kawasan yang paling tinggi cabarannya. Ini ialah kawasan-kawasan pedalaman, dan kita perlu kena pasti the right technology untuk for us to reach to that location lah. So kita berkemungkinan kita akan menggunakan langkah-langkah interim sebagaimana yang kita buat sebelum ini. Mungkin kita adakan perkhidmatan melalui perkhidmatan satelit dulu, sehingga kita dapat membina menara lah. Sebab bila kawasan tu pedalaman tu nak sampai ke situ, mungkin kita akan dapat kena bina a series of towers lah for us to actually reach to that. Dan kita perlukan kerjasama daripada semua lah. We need all the cooperation from all, sama ada daripada peringkat negeri, peringkat berkuasa tempatan, dan juga semua agensi yang terlibat lah, for all this to happen. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, bila kita dah ada liputan, kita ada perkhidmatan, the next focus is quality of service and quality of experience, supaya Sharina macam saya, so that bila kita subscribe to a service, we feel very satisfied to the service that we have. Mungkin perjalanan itu masih perlu di jalan, it's still a bit far, but we are there, and we hope that we can make it happen. Baik, insya-Allah kita harapkan yang terbaik juga untuk MCMC, untuk Jendela menjelang 2024. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami malam ini. Datuk Muhammad Ali Hanafiah Mak Yunus, Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, bercakap tentang perkembangan Jendela di Malaysia menjelang 2024. Kita akan berehat seketika, kita kembali semula sebentar lagi masih dalam bicara MCMC. Sebentar lagi nak bercakap tentang PADI. Boleh teruskan bersama-sama kami.